Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pak Imam, Jawatan Kuasa Masjid, dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insyaallah esok hari akhir kita berada di dalam bulan Zulqa'dah. Kalau takdirnya hari raya Syawal itu akan mengikut pula pada raya Haji. Mungkin hari ini dah hari akhir. Esok lah kita mula satu Zulhijjah. Kita tunggulah apa penglihatan anak bulan ini. Kita tunggu sama-sama. Dan kebetulan pula bulan ini, bulan Jun ni dengan bulan Syawal ni, hari bulannya sama saja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tak payah kita nak mubah-mubah tarikh. Dan insyaAllah kalau esok hari akhir bulan Julai ni pun sama juga. 1 Zulhijjah, 1 Julai. 2 Zulhijjah, 2 Julai. 3 Zulhijjah, 3 Julai. Ini semua kebetulan-kebetulan di mana nampaknya dia apa nama kita panggil serasi benar. Untuk tahun ini nampaknya serasi benar. Serasi benar hubungan antara miladiyah dengan apa nama qamariyah. Qamari itu asal perkataan ini bulan, qamar itu bulan. Bila disebut qamariyah artinya bulan, apa nama kiraan tahun berdasarkan sistem perjalanan bulan. Bila disebut syamsiyah, syams itu kan matahari, disebut itu ialah mengira hari, bulan dan tahun itu berdasarkan peredaran matahari. Dan dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Dua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Satu qamariyah, satu syamsiyah. Ada lagi juga disebut miladiyah. Ada pula disebut masihi. Kalau masihi itu dia berkait dengan Nabi Isa Al-Masih. Itu dia ya. Itu lebih kurang sikitlah latar belakang pada bulan. Jadi ni sekarang ni anak bulan sedang diintai. Kalau dia mengikut balik semula yang Syawal kan kita terkejut raya. Sepatutnya lusa kita raya, esok raya. Jadi tetapi dalam bab ini nampaknya kerajaan akan melihat pertama anak bulan, kedua hisab, dan ketiga dia akan menengok berapa bulan hari wukuf di Arafah. Dia akan melihat begitu ya. Baik itu kita tak payah campur kerana itu ada pakar-pakarnya. Bila dia dah buat keputusan itu dipanggil jumhur. Jumhur itu artinya suara ramai daripada para ulama yang mengintai anak bulan itu. Dia pun buat keputusan, maka suara ramai itu akan diguna oleh raja bagi membuat keputusan. Maka bila raja dah buat keputusan, maka kita sebagai rakyat, itu yang dipanggil ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu ialah pemimpin yang kita lantik dari kalangan kita. Pemimpin yang kita, maka jamaah itu dipanggil ulil amri. Sistem ulil amri kita ialah dikepalai oleh sultan. Kemudian Perdana Menteri itu melaksanakan tugasan-tugasan perlembagaan yang sudah dijaga oleh sultan.
Itulah pembagian kerja itu. Begitulah seterusnya. Jadi tak timbul masalah, mana boleh Tok Guru kami kata belum nampak anak bulan tu. Itu dah tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh dicanang. Tapi kalau dia nak beribadah sendiri, Tok Guru kata besok belum raya, dia pun diam-diam, dia pun tak nak raya pasal dia hormat guru dia. Itu dia boleh. Tapi kalau dia nak mengajak orang lain, tak boleh. Ini tak betul, tak boleh. Itu inilah agama. Itulah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkanlah kalau semua orang rasa dia pandai, semua orang rasa dia nak buat keputusan, boleh berangkat macam apa jadinya dunia ini. Misalnya kita tengok apa yang apabila Nabi Muhammad SAW punya perintah ditaati pada waktu perang Badar, senjata-senjata kepada Nabi Muhammad SAW ialah pedang-pedang kontut yang ulu pun tak ada, kutip daripada mana-mana, besi-besi buruk yang jumpa, itulah senjatanya. Tetapi oleh kerana perintah Nabi Muhammad itu semua orang turun, menang besar, 1000 orang bintang bukang, bahkan kita tangkaplah 70 orang pahlawan-pahlawan itu. Dan pahlawan-pahlawan itu pula bila nak dihukum, Sayyidina Umar kata potong. Nabi Muhammad kata tidak. Oleh kerana orang kita ni masih banyak lagi buta huruf, maka mana orang-orang ni yang pandai baca, maka kita minta dia mengajar anak-anak kita. Masa sesak macam tu nak pakai semua. Masa sesak macam tu nak pakai semua. Jadi, tapi Nabi mengajar pula dalam perang apa nama satu lagi? Perang Uhud. Dalam perang Uhud dah ramai dah kita. Dah mula ramai. Bila dah mula ramai, banyak pandangan-pandangan. Orang muda kata, Rasulullah, kita mari menghadapi orang-orang Quraisy ni di luar daripada kota ni. Di luar kota kita tunggu. Orang tua-tua kata kita tunggu dalam kota. Maka setelah mendengar pandangan-pandangan, tak tahu macam mana Nabi Muhammad SAW, dia bersetuju dengan pandangan orang muda. Pandangan orang muda. Maka bergeraklah mereka. Tetapi dalam pergerakan mereka 1000 orang tu untuk pergi keluar berhadapan dengan Quraisy tu, Abdullah bin Ubay ibn Salul, pasukan munafik ni, sudah meracun orang-orang dia. Mana boleh, takkan menang kita, kalah kita, mana boleh ni kita tunggu kat luar, apa-apa jadi 300 orang munafik lagi. Nampak? Dah start dah tu. Kemudian apa lagi pasukan ni tunggu kat 50 orang nak duduk atas gunung, apa nama, Bukit Uhud, pemanah, jangan turun dari bukit ni tanpa perintah, walaupun kita dah menang. Nabi kata walaupun kita dah menang, jangan turun dari bukit ni. Bermakna Nabi tahu dah pusingan pertama menang. Nabi dah cakap tu, walaupun apa jadi, kalau menang sekali pun jangan turun. Bila pasukan pemanah dapat memanah dari atas, maka litang pukang Quraisy kalah bertahu-tahu. Maka bila kalah, mereka pun mengutip harta rampasan, kuda, apa sajalah, makanan dan sebagainya. Jadi yang 50 orang ke atas ni, kalau kita tak mengutipkan, kita tak dapat ni. Kita tak dapat. Apa tu? Tak tahulah apa bahan-bahan yang orang tu bawa, pedang lah, kuda lah, makanan, agaknya itulah. Artinya kalau kita tengok apa makanan, kuda, itu pun jadi untuk syaitan dah mula kacau. Turun semua sekali ke bawah. Adalah tinggal 3-4 orang macam tu. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia ni memang terkenal dan memang pakar strategi dalam perang. Dia nampak kosong ke atas tu, dia pusing ke belakang, dia naik ke atas tu, dia rampas bukit tu. Itulah yang Nabi Muhammad SAW luka-luka kakinya, berdarah kakinya, tanggal giginya. Dan strategi perang pun, bila orang kata Muhammad dah meninggal, Muhammad dah dibunuh. Ada orang kata, mana ada bunuh? Biarlah dia orang kata kita dah terbunuh.
Asalkan dia orang, memang dia orang datang ni nak bunuh aku je. Orang tu pun mengelak kerana kata Nabi dah terbunuh. Ini berapakah strategi? Kalau tidak, tak tahu apa jadi. Pasal apa? Pertama tadi, ini yang kita kata dalam bermasyarakat, dalam bernegara, mesti ada yang buat keputusan. Kalau zaman itu Nabi, bila Nabi dah tak ada, khalifah. Bila khalifah dah tak ada, ikut ke bawah, sampai ke dekat kita ni sistem yang dah ada dalam negara kita. Itulah sistem kita. Jangan kita misalnya esok raya Idul Fitri, esok raya Indonesia belum raya, kita esok raya. Dan kita pun ada pula yang guru belajar di Indonesia. Guru yang belajar di Indonesia kata belum ikut hisab, belum boleh raya. Dia pun apa yang boleh dibuat? Hormati keputusan negara, maka dia tak berraya, dia seorang saja. Dia tak boleh pula apa nama. Jadi esok kalau sembahyang raya kat sini, dia pun walaupun dia puasa, dia taat dengan ilmu dia datang raya Allahu Akbar. Nampak merani kan. Esok baru dia raya betul. Itu baru orang kata berjiwa besar. Sebab itu Imam Syafi'i, kita dengar Imam Syafi'i, sampai kita ke Mekah, imam tu mana baca bismillah. Macam imam kita kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillah dengan Alhamdulillah itu sama kuat. Tapi di Mekah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca bismillah, tapi bismillah dia tidak kuat, tidak zahar, tidak tapi kita ikut dia sebab dia di dalam mazhab yang empat. Penghormatan inilah yang mustahak sangat dipahami oleh semua orang-orang beragama. Kalau tidak, jadi kelam kabut, pecah belah. Itu saya agak sedikit saya ambil mukadimah tadi. Baik, kita masuk ke ulang balik semula yang lampau. Kita mengatakan bahawa pada 10 hari atau 10 malam yang dipanggil 1 hingga 10 Zulhijjah ni, disebutkan dalam hadis. Saya dah baca hadis dulu. Walaupun tidak ada katanya ibadah-ibadah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunnah, ibadah wajib, lebih baik penerimaanku daripada 10 ni. 1 hingga 10. 10 itu rayanya. 1 hingga 10. Beribadahlah maksudnya pada waktu itu. Dan ada hadis mengatakan bahawa pahalanya 700 kali ganda, artinya penuh. Sebab dalam Al-Quran ada kata kalau menanam benih seperti tumbuh 7 batang, tiap-tiap batang 100, 700. Jadi mengikut para ulama mengatakan daripada 1 hingga 10 ni semua pahala naik taraf dia daripada 10, daripada 1 jadi 700 kali ganda. Itu kata hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang kita baca dulu, apakah jihad pun? Jihad pun katanya kalah. Jihad pun kalah, kecuali jihad yang dia mati. Bila dia syahid, itu kalah. Tapi kalau tak mati, artinya ini lebih kuat. Bermakna hari itu akan datang lusa. Hari yang saya sebut nanti akan lusa. Wal fajri wa layalin ashr. Dalam surah Al-Fajri, wa layalin ashr, 10 malam yang disebut ini disebut dalam Al-Quran, iaitu 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Istimewa sangat. Jadi bermakna kalau kita nak mula mengira, saya suka mengira matematik kan, sebab kita belajar ilmu matematik ni untuk memujuk perangai, memujuk hati kita supaya kita rajin bekerja. Apa dia? Katalah kita mengaji Quran, Alif Lam Mim,
alif 10, alif 1 ganda 10 Ramadan kan? Lam 10, lam 1 ganda 10 Ramadan. Alif 1 ganda 10. Tapi kali ini alif 1 jadi 700. Lam 1 jadi 700. Mim 1 jadi 700. Kita nak kira kalau kita khatam satu Al-Quran, kalau kita khatam satu Quran, pahalanya kalau ganda 10,270,000 kebajikan. Dia punya pahala 10 juta. Satu khatam Quran tu pahalanya ialah 10 juta. Lebih kurang lah ni, tengok betul-betul lah balik. Tengok balik, Google balik betul kan ya. Saya ni kadang maklum lah, kita dah tua kan. Saya dah 72 ni tahun ni. Jadi ingatan tu kadang celam, kadang-kadang yang kita cakap ni yang bukannya itu kan. Tapi nak kita tahu, tapi 10 juta lebih. Artinya kalau tuan-tuan baca Quran satu kali khatam sebulan, gaji tuan-tuan untuk akaun akhirat 10 juta tau. Payah nak dapat di dunia ni 10 juta. Jadi yang ini itu 10 juta kali 10. Yang ini kali 700. Kira cepat tau ni. Agaknya tak dapat kita nulis dalam tu. Tahu apa dia jadi trilion tu. Jadi kalau mana yang baca laju, cuba baca daripada 1 ni sampai 10. Satu khatam. Bermakna 3 juz sehari. 3 juz sehari. 3 juz sehari itu ialah lepas sembahyang, sebelum sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib, sebelum sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak. Buat 4 muka dapat. Itulah lebih kurang ya. Jadi tolong kira betul-betul. Saya nak kira ni pasal kita nak dapat esok dan lusa ni sampai. Jadi salah satu daripada cara kita mengumpulkan harta yang kita nak bawa ke akhirat ni, baca Quran. Senang cerita. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Nak tidur ni kan jangan lupa Al-Muluk. Pagi esok jangan lupa At-Taghabun. Bacalah Yasin. Baca. Kira-kira kita boleh dapat 10 juta tak apalah. Tapi kita berikhtiar, berusaha tu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Baik. Itu yang dikata tadi, pahala walayalin ashr masuk dalam Al-Quran. Ulama mengatakan walayalin ashr itulah 10 malam ni. Iaitu bukan malam 7 likur, bukan 10 malam yang akhir. 10 itu ialah 1 hingga 10 Zulhijjah. Baik. Apa lagi yang kita minggu sudah kita kata kita nak puasa? Start daripada 1 hingga 9. Itu dia. 1 hari bulan ni sampai 9 kali 700 juga. Kali 700 kali ganda. Cuba bayang kalau sebenarnya puasa tu sehari bersamaan 700, 9 hari, 9 kali 7 berapa? La ilaha illallah. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tak ada ambil hati. Allah, mana ada ambil hati Allah ni? Makin melawan dia, makin kaya orang tu. Makin melawan dia, makin kaya orang. Bukan Melayu itu kan melawan, makin kaya orang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita rasa dengan kita tak serupa langsung cara berfikirnya. Itu baik. Maka mulalah kita berniat satu bulan ni kita nak mula puasa. Dulu saya kata puasa sunat ini kalau Jumaat hendaklah disambungkan dengan Sabtu kan, ataupun dimulakan dengan Khamis. Kecuali saya kata dulu dalam hadis kata kecuali memang bertepatan dengan waktu-waktu macam ni. 1 bulan ni ialah Jumaat, 1 Zulhijjah Jumaat, maka boleh buat. Sebab besok tu kita nak puasa dulu senang. Siapa boleh puasa 9 hari itu terbaik sekali. Tiap-tiap hari kita puasa. Kurang baik 1, 3, 5, 7, 9. Kurang baik lagi
nak mulalah satu bulan nak buat sekali, 9 bulan nak buat sekali. Lagi 9 hari bulan tu dah macam wajib lah 9 bulan tu. Pasal apa? Dia tu akan mengampunkan dosa. Kan kita dah baca hadis dulu, mengampunkan dosa setahun yang sudah dan setahun yang akan datang. Setahun yang sudah daripada Zulhijjah yang dulu sampai Arafah ini sampai Arafah akan datang. Diampunkan dosa. Dosa itu belum dibuat, Allah dah ampunkan. Ni apa ni? Dosa itu belum buat, ya Allah dah ampunkan. Dengan sebab nila setitik tadi berubah susu sebelah tu jadi biru semua. Dengan sebab susu tadi dosa lah. Kalau susu ni ibarat dosa, dengan setitik apa nama tadi, belu tu apa nama dia? Tu biru semua. Ini nak mudah faham aja lah, nak mudah faham. Nak buat sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu itu ada sebab. Dari sebab itu datang akibat. Maka Allah telah membuka rahsia-rahsia penyebab kepada terbatal dosa-dosa. Ini penting benar ni. Cuba angkat tangan siapa tak berdosa. Ini benar. Ada kalau tu orang angkat tangan kan, banyak benar dosa kita ni. Memang tak layak langsung nak dekat dengan Allah pun. Kan? Pagi lain cakap, petang lain cakap. Kan? Tak boleh nak cakap lah. Yang tahu dia dengan Allah yang berdua. Sebab itu bila di Arafah tu dia disuruh pergi tengah panas tu, sebut satu-satu awak punya dosa tu. Ingatkan balik semula. Sebut nangis kat situ. Ampun, minta ampun. Detail saja, detail. Oleh kerana dah terlalu banyak, ya Allah, ya Tuhan, banyak betul dosa aku. Aku pun tak ingat dah banyak sangat. Ampunlah semua. Macam tu je. Pasal apa? Di situ tempat pembersihan. Pasal orang nak pergi di situ hari Arafah. Hari Arafah itu hari wukuf. Jadi orang yang empat peti dia akan duduk tengah-tengah panas, berjemur ni. Allah dia tak peduli dia tengah-tengah panas. Itu yang dikatakan. Jadi amal-amal yang ada pada 9 dan 10 itu pula, dan malam 10 itu pula. Malam 10 itu takbir, tahmid, tahlil itu yang kita buat. Kalau nak ikut agenda yang Nabi ajar, malam itu penuh dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita pergi rumah-rumah, di rumah kita takbir. Daripada rumah ini berjalan ke rumah pun takbir tu. Kalau boleh pakai pembesar suara, datang budaya baru, bawa pembesar suara. Allah sampai rumah sekampung tu itu bunyi-bunyi di malam tu. Itu dipanggil takbir. Ini takbirnya bila naik ke rumah kan kita takbir lah ya. Kemudian suara TV takbir, TV lah takbir. Datuk Seri Ismail Sabri pun takbir kan. Tun Mahathir pun takbir. Kita pendengar ada takbir. Yang kita tak ada takbir. Sedangkan yang kita diminta takbir malam tu. Dan di Masjid Subang Jaya malam itu mereka mengadakan semayang sunat tasbih, qiyamul lail malam esok raya, malam ni qiyamul lail. Punya di sebab kata ni malam ini satu malam aja kata dia. Malam ini setahun satu malam aja. Jadi yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi ini dia. Takmid, tahmid, tahbir, takbir, ini dia buat. Baik kita itu adalah yang hidupkan malam-malam. Dan sebab yang 5-6 orang menghidupkan malam itulah mungkin Allah mengampunkan dosa kita. Ada agaknya bencana-bencana yang Allah dah nak hukum nak jatuh tapi tak hukum jatuh. Pasal ada lagi bunyi-bunyi yang macam itu. Jadi kalau nak membaiki budaya, nak value addedkan budaya, takbir kita bukan saja di rumah, tetapi riuh rendah supaya suara itu
menggambarkan bahawa orang kampung Mesir ini ialah orang Islam, orang yang membesarkan Allah. Takbir, takbir, takbir. Itu jadi 9 pada malam. Baik, kita pergi pula kepada 10. Pada 10 bulan ialah yang kita panggil kurban. Selepas sembahyang raya kurban, kita kena sembelih kurban. Ada orang kata kurban ini satu lembu 7 orang. Satu lembu 7 orang. Dan kalau di masjid itu ada 40 ekor lembu atau 40 ekor, banyak tu kan. Ke masjid ni lah 40 ekor. Tapi semuanya yang ngantor lembu tu daripada Kuala Lumpur, daripada mana tu, kita acara nyembelih korban, tapi bukan korban kita bekerja nyembelih korban. Sedangkan yang Nabi suruh kita menyembelih korban. Menyembelih korban tu daripada kita. Kerana apa? Kerana melahirkan rasa syukur aku kepadamu ya Allah. Kau nak kira apakah nikmat yang kau dah bagi ke aku ni daripada aku lahir sampai sekarang, sampai jawatan besar-besar, sampai dapat gaji, sampai dapat anak ramai-ramai. Dulu ingatkan anak ramai betul, tak tahulah boleh jadi. Akhirnya kita tengok sekarang ni balik bawa mentokar semua. Anak-anak ni bawa mentokar semua, menjadi lagi budak-budak ni rupanya. Maka bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih seekor kambing, atau menyembelih kita seekor lembu. Satu orang satu nama, satu orang satu nama. Boleh ke satu orang satu lembu dia punya semua? Boleh. Itu tertakluk kepada kemampuan, keikhlasan tiap-tiap orang. Boleh ke satu orang tu dia nak buat 100 ekor? Boleh. Kalau pendapatan dia sampai misalnya setahun 1 juta, setahun tu 1 juta dapatnya. Apa masalah dia? Ini dipanggil tanda dia melahirkan rasa syukur dia. Dia membuat pengorbanan kepada Allah menggunakan darah. Dan darah korban ini sebelum dia jatuh ke bumi, pahalanya sudah sampai ke pengetahuan Allah. Cuba bayang, pahala tu belum jatuh ke darah tu, syak, belum sampai ke bumi, dah sampai. Dengan syarat ikhlas, dengan syarat korban itu dia faham kenapa dia buat korban. Aku korbankan binatang ini untuk mengucapkan terima kasih kepadamu ya Allah atas karunia-Mu, nyawaku, kesehatanku, pendapatanku, anak-anakku, telingamu masih mendengar, mataku masih terang, otakku masih boleh ingat. Dari mana datang benda Allah ni semua ni? Otak ni dari mana datang kebolehannya tu? Jadi korban ini, kalau ada orang kata kita nak buat korban, kenapa? Kita nak bagi orang miskin makan? Bukan. Yang bagi miskin makan tu sentiasa dipanggil sedekah. Korban ni dia hanya pada hari raya puasa pertama, ya, 10 tu lepas raya, lepas sembahyang, hari raya kedua, hari tasyrik yang pertama, hari tasyrik kedua, hari tasyrik ketiga. Dia panggil 11, 12, 13. 4 hari ini saja. Maka pembahagiannya ulama dah tetapkan daripada satu bahagian, daripada satu bahagian tu bagi 3. Satu bahagian untuk orang yang korban tu membagi-bagi kepada keluarga dia. Satu bahagian, ya, untuk orang yang dapat satu bahagian tadi membagi-bagi kepada jiran tetangga dia, kawan-kawan dia. Satu bahagian baru kepada orang yang dianggap miskin. Nampak?
Sebab pembagian korban ini bukan untuk orang miskin, tetapi daging korban untuk masyarakat Islam. Tak kira dia miskin. Kalau miskin lagi baguslah maksudnya. Bukanlah. Tapi nak faham kan? Kalau kita kata korban saya ni, kita buat korban ni kerana nak bagi orang miskin makan, tak betul. Untuk semua orang, kawan kita, saudara kita, adik-beradik kita, kita lepas korban, kita nak hantar dekat Sultan Selangor sekilo. Boleh tidak? Boleh. Kita nak bagi kepada Datuk Seri Ismail Sabri sekilo. Boleh. Jadi yang saya nak fahamkan ni, korban ini jangan salah memahami. Dia sebenarnya ialah pembahagian daging korban itu ialah untuk orang-orang Islam. Untuk orang-orang Islam. Dan ada ulama mengatakan kalau sekiranya ada orang yang bukan Islam, tetapi kita dah agak-agak orang ni agak mahu ke kita, mahu nampaknya ke kita, artinya ada bab memujuk-mujuk, boleh benar. Lagi satu, orang ni ada bisannya Kristian, anak dia 2 kahwin, boleh ke orang ni makan? Dengan ada sebab-sebab datang, dengan ada sebab-sebab macam itu, ada ulama mengharuskan sebab untuk dipanggil untuk menjaga hati, untuk memujuk, untuk merapatkan hubungan, dia ada kaitan. Ini penting bagi kita berjiwa besar. Jadi kita buat korban. Apa yang disebutkan sunat-sunat korban itu ialah di antaranya hari ini last cukur janggut. Siapa yang nak dah masuk nama cukur janggut, kuku pun tu. Sunatkan supaya jangan potong kuku, jangan cukur-cukur sampailah sembelih, lepas sembelih baru cukur. Nampak? Ada apa nama dipanggil? Ada sunatnya. Ada sunatnya. Kalau dulu masa saya kecil-kecil dulu, bila kita nak menumpangkan kerbau, berkekah dan sebagainya, saya tengok orang tua-tua tu bawa sikat, disikatkan lembu tu. Disikatkan. Macam-macam lah dibuatnya, benda-benda yang kita rasa tak ada dalam kitab lah. Tapi dia ada satu perkara yang dia buat itu, dia kata macam adab-adab lah, supaya dia orang ni kita muliakan lah, pasal dia ni jadi persembahan kita kepada Allah. Biarlah cantik, biarlah bersih, dimandikan dulu. Dia buat macam tu. Dia orang berfikir secara otak dia lah, kita nak sembah kat Allah ni kan, elok-elok lah. Dia rasa tak salah dia buat tu, niatnya elok. Jadi masa itu punyalah besarnya persembahan yang dia nak buat. Jadi akhirnya Allah peringatkan dalam Al-Quran, menyebutkan bahawa daging dan darah sembelihan itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai ialah rasa keikhlasan dan perasaan kehambaanmu menyambut perintah Allah itu yang mahal kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim 93, ini pun jangan pakai sangat apa yang saya cakap, 83 tahun umurnya baru dapat anak nama Ismail. Dan dia berdoa Rabbi habli minas solihin, sampai tua dah. Orang kata takkan ada beranak lagi, orang dia 80 dah. Jadi dia isterinya Sarah namanya. Sarah tak boleh mengandung, mandul, maka dia kahwin dengan Hajar. Hajar mengandung. Bila mengandung, hantar dia daripada Palestin, hantar dia ke Mekah. Sebelum bersalin dah ditinggalkan. Dapat anak nama Ismail umur 80. Dan lepas itu Sarah yang didoanya, ya Allah Rabbi, dapat pula anak seorang lagi.
Di ketika dia umur 93 tahun, 13 tahun selepas dia dapat Ismail, dia dapat. Daripada Ishak muncullah ni Israeliat ni. Daripada Nabi Ibrahim muncullah yang Arab-Arab ni dan masuk sampai Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Ishak itu dipanggil Israel. Israel, Bani Israel, ya. Bukan Israel yang ada sekarang ni. Yang Israel itu bagi Yahudi, yang itu Zionis. Keturunan Nabi Allah Ishak, belasan dari itu. Saya dah sampai dah ke makam Ishak, dah sampai dah makam Ismail, dah sampai dah. Kandang macam ni. Ini sebelah Palestin, ini sebelah Israel. Simpan, tak boleh. Minta dari kepala kita tengok. Jadinya korban Nabi Allah, korban yang Allah nak korban ni ialah kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dah tak pernah dapat, dah tua pun dapat anak. Lepas itu datang mimpi sembelih Ibrahim. Jadi macam mana rasa Nabi Ibrahim tu? Tak pernah beli dalam bahasa Perak kata. Macam mana rasa Nabi Ibrahim? Ya Allah, udah letak anak baru dapat, nak disembelih pula. Tetapi oleh kerana dia yakin itu ialah perintah Allah, dibaginya anaknya. Dia cakap ke anak tu, dia kata, Mail, aku dapat mimpi begini. Kalau itu benar daripada Allah, ya silakan. Itu anak dia. Tapi anak dia Nabi Allah Ibrahim Nabi. Tapi Nabi yang dipanggil Habibillah ni, kekasih Allah pun diuji oleh Allah sampai macam itu. Ya ke sayang aku ni? Dia sayang aku ke sayang anak? Sembelih. Jadi waktu sembelih itulah dipejamkannya matanya masa menarik pisau tu, sap ditariknya, dibuka matanya, Allah gantikan anaknya dengan kibas. Itulah kita gantikan sekarang ni dengan kibas, dengan lembu, dengan unta. Itu pasalnya rupanya korban ini kita pun patutnya bersyukur benar kepada Allah kerana yang disembelih dulu kibas. Kalau anak, tak ada siapa lalu lah rasanya, melawan Tuhan semua orang lah rasanya. Tapi Allah menduga dia, pokoknya yang penting ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa, rasa taat kamu, rasa setia kamu, rasa kamu hamba Allah. Di sekarang ni kalau siapa bermimpi menyembelih anak, jangan. Dah tak ada lagi ya, jangan lagi tu. Udah tak ada lagi. Kita kata ini sunnah Nabi, janganlah. Kalau ada orang itu elok dia bagi tahu polis, dia tangkap dia. Tak betul tu. So dah tak ada lagi. Sudah pun ditentukan korban. Inilah dia binatang-binatangnya, unta, lembu, kambing. Kemudian ada pula orang kata, saya nak korban ayam aja. Korbanlah. Korban ayam tu bukan hari itu aja. Bila-bila masa orang korban bagi sedekah. Mau aja orang makan, tak ada masalah apa-apa. Yang ini korban ibadah ini hanya hari 10 lepas semayang sampai hari Tasyrik yang ke-13 tu. Habis. Tak ada lagi, tunggulah tahun depan. Lepas itu tak boleh buat korban-korban lagi tak. Jadi balik kepada kita mana tadi, korban ini ialah kita mengikut sunnah Nabi Allah Ibrahim, kemudian diikut oleh Nabi Muhammad SAW, dan korban ini ialah tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT. Makin besar pendapatan orang itu, masih besar pengorbanan dia. Ada orang dia bertujuh beranak, mengutip duit untuk kumpul 5 tahun baru dia dapat seekor. Alhamdulillah, besar benar artinya tu. Sebab sekurang-kurang korban ini seumur hidup sekali. Sekurang-kurangnya seumur hidup sekali. Banyaknya tak ada shilling. Ini ada shilling kan?
Ada tak di sini? Sampai ke langit tu sini. Suka hatilah asal kau mampu. Tak ada had. Berapa nak bagi buat tak? Itulah kisah kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok dekat luar tu dah 10 ekor dah. 10. Betul. Razak? Penjelasan lah. Apa ni banyak yang nak tanya ni. Pasal apa kita sendiri nak buat korban. Kemudian pengurusan itu. Orang yang mengurus itu tak boleh mengambil dagingnya. Katanya haram. Tak boleh mengambil daging itu sebagai upah. Baik. Itu je ya? Itu je ada lagi. Itulah kami nak minta penjelasan Ustaz. Kami banyak usul menolong. Ya betul. Macam ni ya. Ada pula dia apa bagi esok kami bawa balik. Adakah boleh daging boleh makan? Ini yang kedua ni ada lagi masalahnya satu lagi ni masalah ilmu yang disumbang oleh kerajaan negeri. Apakah macam mana kita nak buat? Atas nama apa? Adakah kita sembelih je? Lepas kita berbagi je. Baik. Dua perkara. Boleh kemudian juga ada kita masak pula buat makan sup kan? Boleh tak sup kita makan? Boleh. Baik. Dua perkara. Pertama, sebab itu masjid eloklah masjid ni menyiapkan apa yang kita panggil termasuk servis punya kewangan. Misalnya kata lembu tu 5,000. Kita naikkan 5,350. Artinya satu orang RM50 untuk apa nama? Baik. Dia mengambil daging bukan upah dia buat kerja itu. Dia buat kerja itu biar dia buat kerja kerana dapat pahala. Tapi dia dapat daging itu ialah kerana menerima bahagian daripada pemberian dia tadi. Kan semua orang nak bagi, termasuklah dia juga. Kan? Itu nak menyelesaikan masalah itu ya. Jadi boleh. Jadi elok kita buat servis kita tu termasuk. Nampaknya masjid-masjid dah banyak buat macam tu. Dulu kalau kita orang sembelih kita bagi kepala. Ini dah upah dah. Sebenarnya kalau kita nak bagi yang tukang sembelih itu kepala, bagi je lah. Jangan kata ini upah. Jangan kata ini upah. Ini ialah ini pembahagian dah bagilah dia. Kita bagi imam, kita bagi tukang sembelih, tak ada masalah apa-apa. Ini masalah ni katanya kan, kita kata ini upah. Itu yang jadi salah. Ini dua kata ini upah. Jangan cakap begitu. Ubahlah perkara ni kan? Sebab semua orang buat kerja sukarela aja. Ya. Jadi eloklah orang-orang yang kerja ni dah ada termasuk dalam itu. Kedua tadi, kalau misalnya dulu Kamalan Nathan dah misalnya satu bagi buku satu sendiri. Jadi pegawai Kamalan Nathan tu hendaklah bagi kepada Tuan Nasir. Tuan Nasir terima dia. Tuan Nasir terima ini dah dia punya. Tuan Nasir punya. Tuan Nazir boleh, ini aku nak buat nama siapa ni ya. Dan masa Tuan Nazir dah punya, dia dah serah kat Tuan Nazir, maka Tuan Nazir sudah punya. Masjid dah punya. Maka masjid dah boleh nak bagi ini korban ni kita nak buat nama siapa. Nama siapa. Itu boleh, itu jual. Itu menyelesaikan masalah-masalah macam tadi lah. Jangan pula kita begitu ya. Tapi saya nak bagi tahu korban ini ialah tiap-tiap orang bercadang nak buat korban. Dia di korban dia. Sebab itu kalau ikut betul-betul Islam tu rasa tak cukup masjid ni punya banyak lembu. Pasal tiap-tiap orang korban ya. Jadi saya fikir dah menjawab razaknya tadi, bukanlah macam itu. Jadi apabila dia dah serah dekat Nazir dah ada jadikan agama semula, iaitu dia boleh milih. Dia milih, dia rasa siap ni rajin benar kat masjid ni, nama dia satu. Bila hari-hari mana dia satu. Gitulah dinamakan oleh Nazir kerana dia dah serahkan ni. Tapi kalau Kamalan Nathan mana pula dia nak buat korban ya? Ini korban saya. Kita ada kewajipan itu. Tapi di masjid ni ada ada pengurusan. Dia serah. Bila dia serah, maka kita lah yang ngaturkan siapa yang kita buat.
Ya. Nah, itu sajalah jawapan saya. Wallahu a'lam. Kalau silap salah minta maaf lah saya. Ya. Nah, jadi dah masuk waktu dah. Ya. Kita baca sama-sama asri, semoga kita akan dapat melaksanakan ibadah ini sedikit demi sedikit, lama-lama semua orang melaksanakan korban, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr lillazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Selamat berpuasa dan selamat